Lana dan Lin sedang makan di medan selera. Lana sedang menikmati aiskrim, manakala Lin sedang menikmati mi panas. Lana mula menikmati aiskrim sejuknya yang enak. Lin mengalami kesukaran memakan mi panasnya. Mempelajari konsep haba dan suhu membantu kita memahami dengan lebih baik perbezaan antara objek panas dan objek sejuk. Haba ialah suatu bentuk tenaga. Unit SI yang dinamakan Joule digunakan untuk menyukat haba. Haba menyebabkan sesuatu objek menjadi panas. Haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Suhu, sebaliknya, adalah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Unit SI untuk suhu ialah Kelvin. Suhu meningkat apabila suatu objek dipanaskan. Suhu menurun apabila suatu objek disejukkan. Kandungan haba dan suhu suatu objek boleh dipengaruhi oleh jisimnya. Jika dua objek dengan suhu yang sama diuji untuk kandungan haba, objek dengan jisim yang lebih besar mempunyai kandungan haba yang lebih banyak. Jika dua objek mempunyai jisim yang sama tetapi dengan suhu yang berbeza, objek dengan suhu yang lebih tinggi mempunyai kandungan haba yang lebih tinggi. Jadi, aiskrim Lana mempunyai suhu yang rendah. Oleh itu, ia mempunyai kandungan haba yang lebih rendah. Mi yang dinikmati oleh Lin mempunyai suhu yang lebih tinggi. Oleh itu, ia mempunyai kandungan haba yang tinggi. Sekarang ni kita ada aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik. Kenapa aiskrim itu cair? Ini kerana haba akan mengalir dari suatu objek yang panas ke objek yang sejuk. Jadi aiskrim ini sekarang dia lebih sejuk berbanding dengan suhu persekitaran. Maka haba dari persekitaran akan mengalir kepada aiskrim yang sejuk ini. Jadi bila aiskrim menerima haba, aiskrim akan cair. Okey, macam mana pula kalau air panas? Air panas suhu dia lebih tinggi berbanding persekitaran. Maka haba akan mengalir daripada air panas ke persekitaran. Boleh ya? Okey, so jom kita tengok apakah 3 kaedah pengaliran haba. Yang pertama adalah konduksi, iaitu proses pengaliran haba melalui medium pepejal. Zarah-zarah yang menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar dengan lebih kerap, seterusnya memindahkan haba ke seluruh medium. Okey, so kat sini kita panaskan dekat bahagian bawah kuali. Tapi zarah-zarah kat sini bergetar, maka dia akan pindahkan haba ke seluruh bahagian kuali. Jadi bila kita sentuh ataupun kita pegang kuali tersebut, kita akan dapat rasa panas. Ataupun contoh macam ni kita panaskan pada bahagian hujung sebelah kiri. Tapi haba akan mengalir. Macam ni, haba akan mengalir dari kawasan panas ke kawasan yang lebih sejuk. Jadi bila haba mengalir, tangan kita akan rasa panas. Okey, contoh eksperimen ini. Okey, kat sini kita ada 3 paku tekan di mana setiap paku tekan ini kita lekatkan dengan lilin. Okey, kita lekatkan dengan lilin. Okey, kemudian kita panaskan bahagian hujung rod. Apa yang berlaku? Okey, haba akan dipindahkan ke kawasan yang lebih sejuk. Okey, so bila dia berpindah sampai dekat paku tekan pertama, lilin kat sini akan cair, maka paku tekan akan jatuh. Okey, haba mengalir lagi sampai paku tekan kedua. Lilin akan cair dan paku akan jatuh. Haba mengalir lagi sampai paku tekan ketiga, maka lilin akan cair dan paku tekan akan jatuh. Dan kemudian haba akan terus mengalir ke seluruh bahagian bahan ini. Okey, seterusnya kaedah yang kedua adalah perolakan, iaitu haba mengalir melalui pergerakan bendalih. Bendalih kat sini adalah cecair ataupun gas. So, macam mana pergerakan dia? Okey, bahagian bendalih yang menerima haba, dia akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas.
Bahagian bendala yang sejuk dan lebih tumpat pula dia akan turun ke bawah. Contoh kat sini, kita ada perolakan gas. Okey, udara yang dekat bawah ni dia dipanaskan, maka dia mengembang, kurang tumpat dan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk di atas, dia akan jadi lebih tumpat dan turun ke bawah. Kemudian proses tadi akan berulang. Jadi ini kita panggil perolakan. Okey, sama juga dengan cecair. Okey, bila kita panaskan cecair, bahagian bawah cecair ini dia akan mengembang jadi kurang tumpat dan naik ke atas. Okey, cecair dekat atas yang sejuk, dia lebih tumpat jadi dia turun ke bawah. Kemudian dia pula dipanaskan, mengembang jadi kurang tumpat naik ke atas dan berulang-ulang. So ini kita panggil perolakan. Ini contoh dia macam mana kita nak tengok pergerakan, pergerakan perolakan dalam cecair. Kita masukkan kalium permangganat ke dalam air. Bila kita panaskan, kita akan dapati bahawa air yang ada kalium tadi dia akan naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia dah mengembang. Dia dipanaskan, dia mengembang jadi kurang tumpat dan naik ke atas. So kat sini pun kita boleh nampak pergerakan dalam cecair. Ini pula udara dalam rumah kita. Udara yang panas, mengembang, kurang tumpat, naik ke atas. Udara sejuk, lebih tumpat, turun ke bawah. Dan dia akan berulang-ulang. So ini salah satu konsep penting yang kamu perlu aplikasi dalam pembinaan model rumah teknologi hijau kamu nanti. Kenapa perlu ada lubang udara di sebelah atas? Supaya udara panas tadi bila dia mengembang, dia kurang tumpat, naik ke atas, keluar melalui lubang udara. Udara sejuk yang lebih tumpat pula dia masuk ke rumah kita melalui tingkap. Maka rumah kita akan sentiasa berasa sejuk. Tapi kalau buat lubang udara kat bawah boleh tak cikgu? Boleh. Cuma kamu kena tukarlah penerangan kamu. Udara panas keluar melalui tingkap. Udara sejuk yang lebih tumpat masuk melalui lubang udara di bawah. Kamu kena faham, yang kurang tumpat dia akan naik ke atas, yang lebih tumpat dia akan masuk melalui bawah. Sinaran. Ini adalah kaedah yang ketiga, iaitu proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Haba boleh merambat menerusi ruang kosong ataupun vacuum. Contohnya dalam ketuhar kita ni, untuk masak burger kita pakai sinaran sahaja. Ini adalah contoh yang lain daripada unggun api, haba dialirkan kepada badan kita melalui sinaran. Untuk sinaran, jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. Permukaan yang kasar dan kusam boleh membebaskan atau menyerap sinaran haba pada kadar yang lebih cepat daripada permukaan yang licin dan berkilat. Maksudnya, kalau permukaan itu kasar dan kusam, dia boleh bebaskan haba dengan cepat, dia boleh serap haba juga dengan cepat. Permukaan yang lebih panas membebaskan atau menyerap sinaran haba pada kadar yang lebih cepat berbanding permukaan sejuk. Luas permukaan yang besar membebaskan atau menyerap haba pada kadar yang lebih cepat berbanding permukaan yang kecil. So kat sini kita ada ketiga-tiga jenis kaedah pengaliran. So bila kita panaskan, haba yang hilang ke persekitaran, ataupun yang mengalir ke persekitaran, ini adalah secara sinaran. Kemudian air, cecair. Pemindahan haba dalam cecair adalah perolakan dan juga haba yang mengalir ke seluruh bahagian periuk ini, melalui medium pepejal ini kita panggil sebagai kondaksi. Baik, pengaliran haba dalam fenomena alam, daripada matahari, kat sini ruang kosong, kemudian sampai ke bumi. Jadi apa kaedah dia ni? Ini adalah kaedah sinaran. Kaedah sinaran ini ataupun sinaran matahari kepada bumi ini menyebabkan beberapa fenomena alam. Contoh dia, bayu laut. Macam mana bayu laut ni? Pada waktu siang, darat kita darat dia akan jadi lebih panas, lebih cepat panas. Jadi, udara yang panas kat sini akan jadi macam mana? Mengembang, kurang tumpat, naik ke atas. Maka, udara sejuk daripada laut ini, dia lebih tumpat, dia akan bergerak
Okey, dia akan bergerak ke daratan untuk menggantikan tempat udara panas tadi. Okey, macam ni. So, ini kita panggil sebagai bayu laut. Seterusnya, pada waktu malam pula, darat kita lebih cepat sejuk. Okey, bila dia lebih cepat sejuk, kawasan laut lebih cepat panas. Maka udara panas dekat laut ini akan jadi macam mana? Mengembang, kurang tumpat dan naik ke atas. Jadi, udara sejuk daripada darat akan bergerak ke laut untuk gantikan tempat udara panas tadi. Okey, boleh? So, ini kita panggil sebagai bayu laut. Okey, untuk konduktor dan penebat haba, cikgu ada buat satu video lain, jadi kamu kena rujuk pada video tersebut. Okey, bahagian 2. Baik, so cikgu masuk terus kepada keseimbangan terma. Sentuhan terma ialah dua objek yang saling bersentuhan untuk memindahkan haba. Okey, tenaga haba dipindahkan dari objek yang panas kepada objek yang sejuk. Okey, so sebenarnya, katalah ini objek panas, ini objek sejuk. Daripada sejuk ke panas juga ada haba yang dipindahkan, tapi sangatlah sedikit. Okey, so yang lebih banyak adalah daripada panas ke sejuk. Apabila tiada lagi pengaliran haba, okey, kadar pengaliran haba adalah sifar, kosong, maka objek-objek itu suhu dia dah jadi sama. Jadi kita panggil dia telah mencapai keseimbangan terma. Okey, contohnya air dengan ais. Kita masukkan ais ke dalam air. So, sentuhan terma sekarang antara ais dengan air. Jadi, haba pada air akan mengalir kepada ais yang lebih sejuk. Okey, apabila dah tak ada pengaliran haba berlaku, suhu air dan ais dah jadi sama, maka air dan ais sekarang berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okey, so cikgu rasa setakat ini sahaja perkongsian cikgu. Jangan lupa untuk tengok video bahagiannya. Jom kita tengok apa itu konduktor haba. Konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba. Contohnya, dasar kuali diperbuat daripada logam, iaitu konduktor haba untuk mengalirkan haba ke makanan dengan lebih cepat. Contoh kedua, tapak setrika diperbuat daripada logam, iaitu konduktor haba supaya dapat mengalirkan haba kepada kain dan kain dapat digosok dengan lebih cepat. Bagaimana pula dengan penebat haba? Penebat haba ialah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Contohnya, dinding bekas diperbuat daripada gentian kaca atau polisterin, iaitu penebat haba untuk menghalang haba dari luar masuk ke dalam atau haba dari dalam keluar ke persekitaran. Jadi, makanan akan tahan panas atau sejuk lebih lama. Sarung tangan ketuha merupakan penebat haba yang boleh menghalang haba dari dulang yang panas sampai ke tangan. Ini dapat mengelakkan tangan kita daripada melecur apabila mengeluarkan dulang panas dari ketuha. 1, 2, 3, come on! Lana sedang membuat jus buah. Dia mengeluarkan satu bekas cube ais dari peti sejuk beku dan meletakkannya di atas meja semasa menyediakan jus. Apabila Lana mengeluarkan cube ais dari bekas untuk dimasukkan ke dalam jus buahnya, sesetengah cube ais telah cair. Ini mungkin disebabkan cuaca panas di luar. Selepas menggunakan cube ais, Lana mengisi bekas dengan air dan memasukkannya semula ke dalam peti sejuk beku.
Selepas seketika, air menyejuk dan menjadi ais. Jirim seperti pepejal, cecair dan gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Air mengembang apabila diletakkan dalam persekitaran yang panas dan isi padunya bertambah. Tetapi, apabila air diletakkan dalam persekitaran yang sejuk, air mengecut dan isi padunya berkurang. Satu jongkong emas menjadi lebih besar apabila dipanaskan. Apabila disejukkan, jongkong emas menjadi kecil semula. Merkuri dalam termometer mengembang apabila panas. Pengembangan merkuri menyebabkan paras merkuri menaik. Apabila persekitaran menjadi lebih sejuk, merkuri mengecut dan parasnya menurun. Gas berkelakuan dalam cara yang sama seperti pepejal dan cecair apabila dipanaskan dan disejukkan. Bola pingpong yang kemik boleh dikembalikan ke bentuk asalnya apabila direndam di dalam air panas. Udara di dalam bola pingpong menyerap haba daripada air panas dan mengembang. Apabila udara mengembang, ia menolak keluar dinding dalam bola itu. Bola itu kembali ke bentuk sfera asalnya. Jadi kita tengok pula tajuk 9.4 penyerapan dan pembebasan haba. Okey, so kenal tak ini apa? Ini adalah termos. Biasanya digunakan untuk isi air panas. Okey, tapi kalau kamu tengok kat sini dia tulis hot and cold. Maksudnya nak isi air panas boleh, nak isi air sejuk yang ada ais tu pun boleh. Kenapa? Okey, kalau kita tengok permukaan dia kat sini licin dan berkilat. Semasa tajuk 9.2 pengaliran haba melalui sinaran. Okey, cikgu dah terangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kadar pengaliran haba. Antaranya ialah jenis permukaan. Permukaan yang kasar dan kusam, okey, dia akan membebaskan atau menyerap sinaran haba pada kadar yang lebih cepat daripada permukaan yang licin dan berkilat. Maksudnya kat sini, kalau permukaan itu licin dan berkilat, dia lambat serap haba dan dia lambat bebaskan haba. Okey, untuk kes kita tadi, okey, katalah kita masukkan air panas. Maka haba akan mengalir dari tempat panas ke tempat yang sejuk. Jadi haba akan mengalir keluar. Tetapi disebabkan permukaan termos ini licin dan berkilat, maka dia lambat bebaskan haba. Okey, lambat bebaskan haba. Jadi, air panas kat dalam ni akan tahan panas lebih lama. Tapi, kalau kita masukkan air sejuk, air yang ada ais tu, okey, maka haba akan mengalir dari luar masuk ke dalam. Ini menunjukkan permukaan ini serap haba. Tetapi disebabkan dia licin dan berkilat, maka dia lambat serap haba. Okey? Bila dia lambat serap haba, maka air sejuk kat dalam tu akan tahan sejuk lebih lama. Okey, boleh Senang je kan? Okey, kita tengok eksperimen 9.2a, penyerap haba yang baik. Tadi kita dah tengok permukaan licin, permukaan berkilat. Sekarang ni warna pula. Okey? Yang ini warna dia cikgu cat dengan warna putih. Warna yang cerah. Yang ini pula warna hitam, warna yang gelap. Agak-agaknya yang mana akan serap haba dengan lebih baik? Adakah putih ataupun hitam? Okey. Baik, untuk eksperimen ini kita akan sukat dulu suhu awal dia. Okey, kita akan sukat dulu suhu awal dia. Berapa suhu awal dia? Kemudian kita akan nyalakan penunu bansen. Letak dekat tengah-tengah. Okey, jarak dia mesti sama. Jadi haba akan mengalir daripada penunu bansen ke permukaan tin. Persoalannya, yang mana akan serap dengan lebih cepat? Adakah hitam atau putih? Okey, kita tengok keputusan dia. Mana cikgu dapat keputusan ni? Keputusan ni cikgu dapat daripada video cikgu Hani. Di mana cikgu Hani dia tunjukkan step by step daripada awal kita nak susun alat radar semua sampailah berjaya dapat keputusan dan kesimpulan. Jadi kamu kena tengok video cikgu Hani
yang cikgu letakkan di ruangan description. Okey? Baik, untuk permukaan putih pada awal dia 29 darjah Celsius. Akhir dia 33. Maksudnya dia naik berapa banyak? 4 darjah Celsius. Untuk permukaan hitam 29 awal, akhir 34. Maksudnya dia naik 5 darjah Celsius. Kesimpulan dia, permukaan gelap menyerap haba dengan lebih cepat berbanding dengan permukaan yang cerah. Okey, kemudian untuk pembebas haba pula, eksperimen pembebas haba. Okey, yang ini kita masukkan air panas. Dua-dua kita masukkan air panas, kita ukur suhu awal dia. Berapa suhu awal? Kemudian lama-lama haba ni akan dibebaskan. Okey, haba akan dibebaskan daripada tin keluar. Jadi dibebaskan secara apa? Sinaran. Okey, jadi yang mana akan bebaskan dengan lebih cepat? Adakah putih ataupun hitam? Okey, kita tengok keputusan dia. Okey, permukaan putih awal dia 76 darjah Celsius, akhir dia 62 darjah Celsius. Maksudnya dia turun banyak mana? Dia turun sebanyak 14 darjah Celsius. Kalau cikgu silap kira, kamu tolong betulkan. Okey, permukaan hitam 75 darjah Celsius, akhirnya 56 darjah Celsius. Bermaksud dia dah hilang sebanyak 21 darjah Celsius. Okey. Maksudnya kat sini, kesimpulan dia, permukaan gelap membebaskan haba dengan lebih cepat berbanding permukaan cerah. Okey. Keputusan ini pun daripada video Cikgu Hani. Jadi kena tengok video Cikgu Hani ya. Okey. Kalau kamu perasan tadi, cikgu dah bagi tahu macam mana kaedah pengaliran haba ini berlaku secara apa? Secara sinaran, iaitu daripada permukaan ke persekitaran. Okey. Tetapi dia boleh juga berlaku secara perolakan dan kondaksi. Jadi kita tutup dekat atas ni dengan plat besi untuk menghalang pengaliran haba melalui perolakan. Kita tak nak bagi hawab tu keluar. Kemudian kita letak blok kayu, iaitu penebat. Untuk apa? Untuk menghalang pengaliran haba melalui kondaksi. Okay, boleh ya? Baik, seterusnya kita akan tengok apakah aplikasi penyerapan dan pembebasan haba dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama adalah lori tangki. Lori tangki dicat dengan warna yang cerah dan berkilat. Kenapa? Supaya kurang haba yang diserap. Jadi bila kurang haba diserap, ini boleh mengurangkan penyejatan minyak. Okey, pada waktu yang panaslah. Okey, seterusnya antara baju hitam dengan baju putih pada cuaca yang panas. Okey, pada waktu siang, yang mana lebih selesa dipakai? Ya, jawapannya ialah baju putih. Sebab apa baju putih? Sebab warna putih dia lambat menyerap haba. Okey, selain itu, warna putih juga adalah pemantul haba yang baik. Jadi bila haba daripada matahari kena pada warna putih, dia akan pantulkan haba tersebut. Jadi kita tak akan rasa panas. Okey, rasa jugalah sikit. Okey, seterusnya teko. Okey, kenapa teko ini diperbuat daripada aluminium? Supaya dia dapat tahan lebih lama. Okey, tahan panas lebih lama. Jadi bila kita masukkan air panas, permukaan yang licin dan berkilat ini dia kurang membebaskan haba. Maka air panas akan tahan lebih lama. Okey, seterusnya kuali. Kenapa kuali ini disalut dengan warna hitam? Supaya dapat menyerap haba dengan lebih cepat. Jadi makanan akan masak dengan lebih cepat. Okey, rumah. Kenapa rumah dicat dengan warna yang cerah? Sebab warna yang cerah lambat menyerap haba. Dan dia juga dapat memantulkan haba dengan baik. Jadi pada waktu siang rumah akan kurang panas. Okey, rumah ini cikgu tunjukkan contoh ini sebab dia berkait dengan tajuk kita yang seterusnya, iaitu konsep haba dalam kehidupan harian. Di mana kamu perlu bina sebuah model rumah kediaman hijau dengan menggunakan konsep bangunan hijau. Jadi kalau kamu nak tengok apa contoh model rumah hijau yang telah disediakan oleh murid-murid cikgu dan apa ciri-ciri ataupun konsep yang perlu ada untuk kamu dapatkan markah,
maka kamu kena tengok video cikgu yang cikgu sediakan pada ruangan description. Okey, tentang model rumah hijau. Okey, boleh ya? Baik, kesimpulannya yang kita belajar pada hari ini, permukaan yang licin, berkilat, cerah, dia lambat menyerap haba. Okey, kemudian dia lambat membebaskan haba, tetapi dia adalah pemantul haba yang baik. Manakala permukaan yang kasar, kusam dan gelap pula, dia cepat menyerap haba, cepat membebaskan haba, tetapi dia adalah pemantul haba yang lemah. Okey, clear? Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua.